Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagi kita memulakan perbincangan, muzakarah, pengajian kita pada tengah hari ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, sesungguhnya kematian itu yang kamu cuba lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian daripada mati itu kamu akan dikembalikan ke alam ghaib dan alam syahadah. Fayunabbi'ukum, lalu Allah akan beritahu, bima kuntum ta'malun, apa yang telah kamu lakukan atas dunia selama kini. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat itu mengingatkan pada kita tentang suatu perkara yang kita tak dapat nak elak ialah soal kematian. Elaklah macam mana pun, mulaqikum, Allah berfirman, pasti akan jumpa juga. Itulah antara hari-hari yang akan menjadi ingatan manusia, ya. Sebab hari ini manusia sambut hari apa, tuan-tuan? Hari bapa, hari ibu, hari apa lagi? Hari raya, hari kemerdekaan, macam-macam hari. Satu hari yang kita jangan lupa ialah hari mati, hari kematian, ya. Jadi ini antara hari-hari yang akan berlaku dalam sejarah hidup manusia. Baik, maka bila sebut soal kematian ni beginilah. Kita sambung hari ini bincang lagi dalam kitab Al-Azkar, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kerana sunat kita ni menyebut hal-hal kematian ni sunat. Dalam kitab Al-Azkar ni Imam Nawawi bawa satu tajuk, ialah bagaimana orang yang berhadapan dengan saat-saat kematian, dalam saat-saat sakit uzur ni, apa yang harus dilakukan. Dulu tuan-tuan kalau masih ingat apa dia? Yang pertama yang kita dah sebutkan ialah sunat orang yang sakit ini memperbanyakkan baca Quran. Banyakkan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di saat-saat itulah dia berada di akhir nyawa, akhir usia. Iblis ni, dia tak putus asa nak menyesatkan manusia. Itu janji Iblis dah. Kecuali orang yang ingat Allah, orang yang dipanggil masih lagi bersama dengan Allah, mereka ni tidak dapat diganggu oleh syaitan, oleh iblis yang nak menyesatkan. Sama juga dengan orang yang membaca Quran.
Memang iblis syaitan ni dia tak boleh dengar orang baca Quran. Dia tak boleh dengar orang zikir. Betulah hati kita ni, jiwa kita ni kalau ada zikir, syaitan akan lari. Tapi kalau kosong daripada zikir, itulah hati yang dihuni oleh syaitan iblis tu. Itu yang kita bimbang di akhir-akhir usia. Itu yang pertama yang telah kita bincangkan dahulu. Yang kedua, banyakkan bersyukur. Disunatkan banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Allah dah bagi peluang lama dah pada kita. Banyak dah Allah bagi nikmat pada kita, syukurlah. Syukur, tak? Lepas tu saya dah ceritakan dahulu kisah satu orang kaya diminta bayar RM60,000 hanya kerana bantuan kritikal selama 5 hari. Dia sesak nafas 5 hari duduk hospital, minta bayar RM60,000. Dia bukan tak ada duit, dia menangis. Kata dia menangis sebab diminta bayar RM60,000 ketika sesak nafas, tak cukup nafas. Sedangkan sudah 60 tahun menghirup udara Allah Ta'ala. Oksigen yang Tuhan bagi percuma. Kalau Allah minta bayar? Tuan-tuan, kalau Allah minta bayar, macam? Boleh bayar nikmat Allah Ta'ala? Tak terbayar kita. Lepas tu syukurlah. Maka antara menzahirkan syukur ni, waktu sakit pun jangan lupa kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah bagi lama, Allah tak minta bayar tu. Kalau Allah minta bayar kat kita, kat demam kita ni semua ya. Demam tak kebah dipanggil tu. Itu hospital minta bayar RM60,000 tu pun kerana bantuan oksigen. Dah dipanggil. Patut kita syukur banyak sungguh. Banyak sungguh. Baik, yang kedua. Yang ketiganya yang kita dah bincangkan ialah segera menunaikan kewajipan sesama manusia yang mempunyai hak pada kita. Tunaikan hak-hak. Karena itu kalau kita sakit, kena banyaklah minta ampun dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, kawan-kawan yang datang kerana barangkali ada hak-hak mereka yang kita abaikan masa kita sihat. Kan semua kita ni ada hak ya, tubuh kita pun ada hak. Mata kita pun ada hak. Anak isteri pun ada hak. Kadang-kadang abaikan. Saya dah ceritakan antara hak anak-anak itu apa hak mereka. Apa hak anak tuan-tuan? Antaranya hak anak-anak yang kita kena tunaikan ialah beri pendidikan pada mereka. Terutamanya ilmu fardu ain. Mengenal Allah. Mengenal Rasul. Ilmu akidah. Ilmu sembahyang. Ya. Abaikan. Kadang-kadang ayah tak pernah ajar anak sembahyang. Semua harapkan cikgu sekolah. Harapkan cikgu di sekolah. Harapkan cikgu di sekolah. Habis tugas ayah. Kan tugas ayah mendidik anak-anak mengenal Allah, mengenal Rasul tu. Akhirnya anak tak sembahyang. Bapa tak peduli. Itu hak tanggungjawab dia. Sebab tu kadang-kadang dia kena menginsafi, ada hak yang tak diberikan. Antara yang saya dah ceritakan dulu apa hak anak yang diabaikan. Antara hak anak ni ialah dalam bab akikah, kan saya cerita dalam bab akikah. Bagi yang mampu. Akikah kalau anak-anak kita bagi yang mampu. Banyak beri alasan tak mampu, tapi boleh tukar handphone tiap-tiap tahun. Abaikan anak-anak. Tak mampu tunaikan hak anak, pakaian anak, apalagi pendidikan anak-anak, kadang-kadang yuran sekolah pun tak berbayar. Tapi sport rem kereta boleh tukar. Sport rem kereta je dah 2-3 ribu. Jadi waktu sakit ni lah Allah bagi peluang kita muhasabah diri. Mintalah ampun pada anak-anak. Maaf kalau abah ni cuai menunaikan hak kamu. Minta maaf pada isteri. Kadang isteri tanpa sebab ditengking, diherdik itu. Ya. Ada je tak kena masak, tak kena tak masak pun tak kena. Masak tak sedap.
Kata dia lah. Semua dipanggil. Menyalahkan isteri waktu sakit tu lah. Peluang minta maaf lah. Abaikan hak isteri. Baik. Itu yang ketiga yang kita dah bincang. Kemudiannya yang keempat yang kita dah bincangkan ialah antaranya disunatkan berwasiat kepada keluarga supaya bersabar. Bersabar, jangan meraung-raung di atas kematiannya. Kerana adanya larangan hukum syarak dalam bab meraung-raung atas kematian orang yang kita kasih ni. Menangis tak apa, yang dilarang ialah dalam bab meraung-raung itu. Baik. Kemudiannya yang kita nak sambung hari ni yang keapa? Yang kelima. Yang kelima antaranya yang yang perlu diingatkan di saat sakit berhadapan dengan saat kematian. Yang kelimanya ialah diingatkan harus berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Nawawi. Harus meletakkan sifat berbaik sangka pada Allah. Bahawa Allah pasti menyayanginya. Allah selalu mengingati bahawa dirinya hanyalah makhluk Allah yang rendah. Allah takkan mengazab atas silap yang pernah dia lakukan. Baik. Ini antara benda yang wajar ada dalam diri orang yang berhadapan dengan saat-saat uzur sakit. Ialah sifat berbaik sangka dengan Allah. Meletakkan baik sangka kepada Allah ni mustahak. Apa maksud baik sangka? Ni hati kita ni. Jangan menyangka yang macam-macam. Dan ini didasarkan kepada sepotong hadis Qudsi sebenarnya. Ya. Dalam hadis Qudsi itu sebut apa? Dalam hadis Qudsi itu disebutkan Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Allah berfirman, aku duduk atas sangkaan hamba-Ku padaku. Aku duduk pada sangkaan hamba-Ku padaku. Maknanya, ini dalam bab berdoa, dalam bab-bab kebiasaan kita ni, kita kena selalu bersangka baik dengan Allah. Sangka baik, tak? Ni mesti ada hikmah, rahsia Allah buat begini. Ya, sangka baik. Jadi meletakkan sangka baik pada Allah ni, kerana Nabi bersabda, Allah berfirman, Allah akan perkenankan bagaimana sangkaan kita kepada Allah. Dia ginilah, mudah cakap. Agak-agak sembuh tak sakit ni? Dia kata, tengok pada keadaan saya ni Ustaz, payah saya. Allah akan beri apa yang dia sangka tu. Dah dia sangka negatif. Negatiflah jawapan dia. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi, firman Allah. Allah akan perkenankan macam mana sangka kita kepada Allah. Sebab tu kita disuruh bersikap positif. Ni sangka buruk. Belum apa-apa saya rasa Ustaz. Saya ni tak ada harapan sembuh Ustaz. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Ya Allah Ta'ala berfirman, aku perkenankan sangka dia. Macam mana dia sangka ke aku? Di sinilah. Satu hari Rasulullah SAW menziarahi seorang anak muda di mana laki-laki ni sakit. Yang membawa kepada kematian laki-laki itu. Jadi Nabi ziarah laki-laki itu. Budak muda tu Nabi tanya, kaifa tajidu? Bagaimana perasaan kau hari ini? Dia kata, inni akhafullah wa arju. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni takutkan Allah dan saya hanya mengharapkan pada Allah saja. Inni akhafullah, aku takut dengan Allah dan aku hanya harapkan Allah. Ialah nak harapkan siapa tuan-tuan ya? Nak harapkan siapa? Doktor yang merawat tu pun kata doktor pakar pun datang. Doktor pakar, doktor itu semua datang. Kata mereka, kami tak boleh nak tolong dah. Setakat inilah yang dapat kami usahakan.
Doktor pun dah kata begitu. Hanya kita nak harapkan siapa? Hanya kita mengharapkan Allah Ta'ala sajalah. Jadi kata anak muda tu, saya takutkan Allah dan saya hanya mengharapkan balasan Allah sajalah. Saya hanya mengharap kepada Allah ya sekarang. Apa jawab Nabi kepada anak muda tu? Jawab Nabi, tidak berhimpun dua perkara ni. Tidak berhimpun dua perkara. Pertama, takutkan Allah. Yang kedua, hanya mengharap pada Allah. Melainkan Allah akan ampunkan apa yang dia takut. Dan Allah akan perkenankan apa yang dia harap. Nak harap apa lagi tuan-tuan? Kita hanya mengharapkan balasan Allah, syurga Allah, ampunan Allah. Itu je lah yang kita boleh harapkan. Jadi Nabi kata, kalau ada dua perasaan ni pada orang yang sakit, yang menghadapi kematian, Allah akan beri. Batulah disunatkan orang yang sakit, orang yang menghadapi saat-saat mati ni, sangka baik dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Yalah, walaupun dosa kita banyak, ingat ya, takutkan ya Allah, aku takut padamu, aku dosa banyak ya Allah, engkau ampunkanlah dosaku. Tanamkan sifat yakin Allah akan ampun. Ini kata Imam Nawawi, selalu mengingati Allah menyayanginya, selalu ingat bahawa dirinya hanya makhluk yang lemah. Tak perlulah dipanggil dia nak resah gelisah, kerana dia yakin Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Allah Ta'ala akan perkenankan hajat dia untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Yang kita bimbang begini. Ni mustahaknya kita belajar ni. Ni mustahaknya kita ambil maklum. Yang kita bimbang begini. Bimbang gini. Bila kita pergi ziarah dia, kita kata, apa khabar Pak Haji? Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Macam mana keadaan sekarang ni? Telah Ustaz. Payah saya rasa saya ni Ustaz. Dah mula buruk sangka pada Allah. Kita pun tenangkan dia. Tak apa Pak Haji. InsyaAllah sembuh ni, sihat. Tak ada harapan Ustaz. Saya tengok harapan saya tipis Ustaz. Kita kata dah, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Kita cakap begitu, dia jawab balik. Dia kata, dah Ustaz. Dosa saya banyak Ustaz. Saya dosa banyak. Dulu masa muda saya banyak buat salah, buat itu, buat ini. Kita kata tak apa. Allah akan ampunkan. Saya rasa saya tak dapat ampunan Tuhan Ustaz. Allah ampunkan. Tak boleh Ustaz. Iya, Allah Maha Pengampun. Tidak Ustaz. Kita kata iya, dia kata tidak pula. Kita nak doakan dia bagus. Dia. Jadi, akhir sekali kita kata dah, ikut pakcik dah. Kita pun dah geram, kita kata ikut pakcik lah. Itu yang dimaksudkan. Allah akan makbulkan macam mana sangka kita. Sebab tu sunat kita tenangkan jiwa dia supaya ingatkan Allah Ta'ala. Ini kita ingatkan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia jawab tak ada ampun Ustaz. Pula dah. Itu namanya meletakkan sikap berbaik sangka pada Allah waktu sakit ni mustahak. Mustahak ya. Jadi ambil hadis yang saya sebut tadi. Hadis bagaimana Rasulullah ziarah anak muda itu. Nabi sendiri mengajarkan budak muda tu. Kamu dipanggil. Allah akan perkenan, Allah akan ampunkan apa yang kamu takut. Allah akan beri apa yang kamu harap. Nak harap apa lagi tuan-tuan? Kita hanya harap ampun Allah, syurga Allah, keselamatan daripada Allah. Itu jelah yang kita nak harapkan. Betul? Okey, baik. Jadi mustahaknya belajar. Ini satu untuk diri kita. Yang keduanya, waktu kita ziarah orang sakit. Jadi tenangkan. Cuma kadang-kadang kita dah nasihatkan orang sakit supaya bertenang, sangka baik dengan Allah. Orang sakit ni ada yang belajar, ada yang terima kasih Ustaz. Pernah saya jumpa Pernah saya jumpa satu pengalaman almarhum sahabat saya, Ustaz Azman bin Bidin. Beliau ni kena hepatitis C hepatitis C yang menyebabkan kronik lah. Biasanya orang boleh bertahan berapa bulan, tapi beliau bertahan sehingga 16 tahun lama, 16 tahun. Doktor pun terkejut tengok dia boleh panjang usia dia. Allah takdirkan panjang umur dia. Tapi meninggal akhirnya.
Ya, apa yang saya nak sebut di akhir-akhir usia beliau, saya pergi ziarah dia dekat Hospital Selayang masa tu. Saya ingat lagi ziarah waktu malam. Sebab kita sibuk waktu siang, orang ramai waktu siang. Pergi ziarah waktu malam. Jadi diizinkan saya masuk untuk ziarah. Jadi saya ingatkanlah pada beliau hadis Nabi di mana Nabi pesan kepada sahabat ini, takutkanlah dipanggil kalau ada dua sifat ni, sifat takut pada Allah dan sifat raja, hanya mengharapkan balasan Allah. Nabi kata kalau ada dua sifat ini, Allah akan ampunkan apa yang dia takutkan itu. Yalah, kita pun takut tuan-tuan. Kita ni bukan baik sangat kan. Ada juga nakal kita. Tapi itulah sifat kita sebagai hamba. Dan baik, yang keduanya mengharap-harapkan kepada Allah saja. Jadi saya ingat lagi, saya pesan, diucapkan terima kasih. Diingat tu. Sampailah akhir usia dia. Itulah yang dibuat ialah meminta ampun pada Allah dan mengharapkan balasan Allah saja. Itu yang tendak. Cuma di situ bagusnya ialah dia terima nasihat kita. Itu bagusnya. Yang kita bimbang ni, kita nasihat dia melawan. Itu yang kita bimbang. Kita kata Allah ampunkan. Tak ampun Ustaz. Iya, Allah kan penyayang. Tidak Ustaz. Kita cakap iya, dia cakap tidak. Kita cakap tidak, dia kata iya. Ini yang kita bimbang ni. Pasal apa ni? Puncanya kerana tak ada maklumat, tak ada ilmu ni. Tu punca dia. Ya, ingat ya. Dan mengharap-harap kepada Allah Ta'ala. Okey. Dirinya adalah hamba, tidak minta maaf, kebaikan, kelapangan, kurniaan melainkan kepada Allah saja kita harapkanlah. Maksudnya. Dan ini juga dikuatkan lagi dengan apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam kan. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu berada di kemuncak konspirasi. Dia bukan konspirasi, kita panggil apa? Di kemuncak orang nak bunuh Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim menguntuhkan berhala-berhala. Jadi ditangkap Nabi Ibrahim nak dicampak dalam api. Ialah seolah-olahnya nyawa dah di ujung halkum kan. Seolah-olah nyawa ujung halkum. Tuan-tuan, dicampak dalam api yang marak menyala. Dia katakan guna magnet. Lontar dari jauh tu. Apa yang Nabi Ibrahim boleh buat? Lalu Nabi Ibrahim, sebagaimana yang dirakamkan Allah dalam Quran, antara ucapan Nabi Ibrahim, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong aku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi diriku ni, Allah lah sebaik-baik penyelamat, penolong kita. Itu. Harapkan Allah je lah tuan-tuan. Nak harapkan siapa? Waktu disuruh kita ni banyakkan zikir waktu sakit ni. Antara zikir yang kita disuruh baca ialah Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masa sakit nak berlagu-lagu tak sempat dah. Baca dah. Ingatkan, hanya cukuplah Allah tolong aku ni. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Ucapan Nabi Yunus pula, waktu berada dalam perut ikan nun. Dalam perut ikan tuan-tuan. Kira-kira nyawa ke alkom jugalah dalam perut ikan. Kan? Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguhnya aku ni dari kalangan hamba yang zalim. Minta pada Allah Ta'ala, ingat Allah banyak-banyak. Begitu juga
yang berlaku pada nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Nabi kita Muhammad waktu berada dalam gua apa tuan-tuan dengan Sayyidina Abu Bakar? Gua apa? Gua Sur dan gua Sur. Waktu itu hampir-hampir tertangkap apa Nabi sebut pada Sayyidina Abu Bakar. Allah rakam ke dalam Quran. Idhuma fil ghar. Nabi sebut pada Sayyidina Abu Bakar, apa perasaan kamu di saat kita berdua? Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga bersama kita. Saat kita ni berdua, ada Allah sama kita, apa rasa kamu? Lalu Nabi pun ajarkan Sayyidina Abu Bakar, bacalah la takhaf, apa dia panggil? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bimbang. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah sama kita. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Ini semuanya ucapan-ucapan, doa-doa supaya kita ni sentiasa ingatkan Allah, sangka baik pada Allah. Baik, saya nak akhirkan ginilah. Jadi sangka baik. Sama jugalah COVID ni, tuan-tuan. COVID ni. Sangka baik dengan Allah. Adalah kebaikan yang Allah bagi. Apa antara kebaikannya? Saya sebut juga ke anak-anak ni. Sebab masa COVID ni lah kita berhimpun, makan sama-sama. Kadang-kadang sembahyang berjemaah di rumah sama-sama. Apa hikmahnya, tuan-tuan? Hikmahnya belum tentu kita dapat berkumpul macam ni, makan sama-sama, duduk sembang sama-sama. Kuliah, ceramah kat rumah dengan anak-anak sama-sama. Lepas ni tak dapat dah. Inilah suasana yang ada. Itu yang kata anak-anak. Benda ni akan jadi sejarah hidup kita. Akan ada hikmah dia tu. Hanya sangka baik dengan Allah Ta'ala kan. Tuan-tuan ni tak? Agak-agak bila lagi nak bersama dengan isteri kat rumah, mayang berjemaah. Inilah waktunya pun. Waktu lain tuan-tuan pergi surau pergi masjid kan. Itu pun yang jenis pergi surau masjid. Yang jenis langsung tak pergi surau, langsung tak ke masjid. Ke karaoke je waktu malam. Lepak dengan kawan-kawan. Mak ayah pun tak jumpa. Tapi sekarang ni zaman PKP nak lepak macam mana? Duduk rumah. Barulah kenal muka mak, muka ayah macam mana mukanya. Kan ada hikmah rahsia dia. Sangka baik dengan Allah Ta'ala tak? Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tu ada hikmah dan rahsia dia. Itu sangka baik dengan Allah. Begitu juga kita sakit. Kadang ada kebaikan yang Allah bagi. Apa dia? Ialah setengah orang kita ni masa sihat nak sebut nama Allah pun berat. Masa sihat nak sebut nama Allah pun berat. Bila sakit? Allah. Ingat juga sebut nama Allah tu. Allah. Doktor, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tolong saya doktor. Tahu juga dia Allahu Akbar tu. Selama ni nak berzikir pun berat. Lepas mayang, cabut. Lepas mayang, cabut. Zikir pun tak sempat. Berdoa pun tak bersungguh. Angkat tangan pun gitu je. Doa tu. Sekarang ni sakit. Doa sana. Minta orang tolong doakan. Hantar WhatsApp ke kawan-kawan, tolonglah doakan saya. Tahu pula dia tak? Berdoa tu tahu dia. Sampaikan, ini kisah benar. Ada satu hari tu hamba Allah Ta'ala ni. Dia komplain. Pasal apa? Pasal surau ajak semayang hajat. Semayang hajat. Kita kalau ada masalah, semayang hajat. Buat semayang hajat. Sesuai dengan sabda Nabi, kalau ada hajat, ambillah wuduk dengan sempurna. Semayang 2 rakaat, Nabi kata. Lepas tu doa lah. Jadi kita ni kalau ada hajat, semayang hajat. Jadi dia komplain. Tak ada kerja lain, dia kata. Ni orang suruh masjid ada kerja lain. Sikit-sikit mayang hajat. Sikit-sikit mayang hajat. Ini semua nak menyusahkan Tuhan je, dia kata. Dia kata kita menyusahkan Tuhan.
takdir Allah Ta'ala. Satu hari dia sakit. Berubat sana, berubat sini, tak jadi apa. Pandai pula dia WhatsApp ke pengurusi. Boleh tak tolong buatkan sembahyang hajat? Kan besar hikmah dia tu. Itu namanya kadang-kadang kita kena fikir positif. Oh, masa dia sihat, dia komplain untuk apa sembahyang hajat, buat apa sembahyang hajat, nyusahkan Tuhan. Bila dia sakit, dia minta tolong buatkan sembahyang hajat. Cuma Tok Imam tu bagus. Kalau suruh saya jawab balik. Buat apa sembahyang hajat? Nak nyusahkan Tuhan? Kita jawab balik kat dia. Tapi kita ni jenis tak tergamak nak jawab begitu kan? Itu namanya ada hikmah dia kadang-kadang tu. Apa hikmah lagi? Tadi setengah yang lupa sebut nama Allah masa sakit ni lah peluang sebut nama Allah. Setengah tu saya tengok bagus waktu sakit dia pegang tasbih. Habis sehari 100 kali tu la ilaha illallah habis. Selama ni nak ajak zikir la ilaha illallah. Ada tuan-tuan buat? Tak ada. Kalau ada pun tak sampai 100 kali la ilaha illallah. Tapi zaman sakit ni pegang tasbih alhamdulillah. Itu sangka baik dengan Allah ya. Sangka baiklah kita dengan Allah. Baik, kesimpulan yang saya nak sebut beginilah. Jadi Imam Nawawi pesan dalam kitab Al-Azkar ini, ini beberapa adab yang perlu dilakukan bagi orang yang berhadapan dengan saat-saat sakit. Kerana kesakitan itu adalah bunga-bunga kematian. Ataupun orang panggil lagi ini sebagai hin-hin. Hin yang mati itu dah dekat. Itu tanda sayang Allah pada kita. Sayang Allah. Okay, saya rasa tuan-tuan itulah yang dapat saya kongsikan. Terima kasih kepada Surah Ibn Sina, HUKM yang menjadi penganjur program kita pada tengah hari ini. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama, yang menonton rancangan kita. Semoga Allah rahmati dan Allah Ta'ala berkati perhimpunan kita ni semua. Dan kepada petugas-petugas, staf di HUKM, saya ucapkan tahniah kerana mereka sebagai frontliner bertungkus lumus menyelamatkan saudara-saudara kita. Bukan saja musim COVID ni lebihlah berkali ganda ya tak? Sebelum COVID lagi kadang-kadang berhadapan dengan pasien sakit yang macam-macam ragam dia. Mudah-mudahan apa yang saya sebut tadi jadilah sedikit bekal untuk pesan-pesankan kepada pesakit-pesakit kita, adab-adab sangka kita pada Allah Ta'ala. Walaupun memanglah pengalaman doktor kata tak ada harapan, tapi tetap juga beritahu dia, harapkanlah kepada Allah Ta'ala supaya jiwanya tetap bersama dengan Allah Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua frontliner, doktor, jururawat yang bertungkus lumus berhadapan dengan pandemik ini, dan juga kepada semua yang terlibat dalam bidang perubatan, kerana bagi saya ini bukan tugas yang mudah ya. Macam nurse kan, bukan mudah nak membersihkan orang yang bergelumang dengan najis, yang kadang-kadang anak pun tak sanggup buat kerja-kerja nak bersihkan najis. Pakcik yang berak merata-rata terkadang tak. Nurse juga yang buat. Itulah sebagai anak-anak waris, janganlah marahkan petugas-petugas ni, malah berterima kasihlah pada mereka yang banyak membantu kita. Ya, saya sendiri pun mengucapkan terima kasih pada semua. Sekali lagi terima kasih pada Surah Ibn Sina yang beri saya luang dan peluang ini. Terima kasih pada semua. Kita temu kembali. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.